I just want to see how many of you are first time, like not our existing students. Hi, first time. Ah, okay, okay, good, good. Oh, quite a lot of you, huh? Okay. Yes, Mr. Cole accidentally closed the event. Hi, Sanjan, Oviga, Tong Kao, Zihao. Okay, good. We have to wait for a while because just now it was like 120 plus people. Then all of a sudden, Mr. Cole exited the whole event, ended the whole event. So we have to wait for people to coming in. Yeah. So because Cikgu Aziza also coming in, not yet coming in. Let me just text her for a while. Okay. Cikgu Aziza, please join. Yeah. Okay. So hello everyone. By the way, later I will put a link at the top. Okay. So that Cikgu Aziza is not yet in. Okay. Wait. Let me see. Hopefully she's in as soon as possible. Okay. Yep. Hello. Hi. Hi. Wait. Only 80 plus. How many of you actually want to learn Sejarah one? The next session is Sejarah. If your friends are out and they cannot join, please ask them to rejoin. Okay. Rejoin. Sejarah is very important. Okay. It's a must pass subject for all of you. Okay. Yeah, I think Cikgu Aziza somewhere out there. She can see me? How come I cannot see Cikgu Aziza? Hey, okay. Cikgu Aziza is okay now. Okay, can. Okay, so let me do a short briefing to all of you because 89 are still not the full quantity of people. It should be 120 plus. Okay, so the upper part, Cikgu Aziza is here, but let me just do a short briefing. No, here. Yeah, here. Yes. The join now button or maybe at the bottom. If you need to sign up for the monthly classes, all the classes at Max Bio, Chemistry, Physics start this month. Okay, this month, December. All other Form 5 classes next year, January. Okay. Sejarah also next year, January. Form 4 next year, January. Okay. So just to clarify that. Okay. So if you need to sign anything, just click the button above. Okay. So without delaying, I'd like to pass the mic to Cikgu Aziza. Cikgu Aziza, you need to unmute your mic. Yes. Hi. Hello, selamat petang dan selamat sejahtera. And for the Muslim students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi, so many of you. Nama-nama yang saya dapat baca lah, Winnie, Diweng, Olivia, Syahira. Thank you. Okay, untuk yang dah mengenali saya, nothing much to talk about myself. Untuk yang baru, saya Cikgu Azizah binti Said Abu Bakar dan saya orang Pulau Pinang. Okay, 15 tahun mengajar sejarah SPM, mempunyai pengalaman marking SPM kertas 2, 8 tahun. Dan tahun ini pun keep on marking, tapi nampaknya paper tahun ini tahun depan lah Mak. So welcome to the group of Trans Life Education calon SPM 2021. Okay. Nota mesti ada, jangan risau. Okay, jadi hari ini kita akan go through apa agaknya pelajar akan belajar dalam sejarah tingkatan 5. Okay. Okay, saya mula dengan format instrumen peperiksaan SPM. Rasanya pelajar memang dah arif mengenai perkara ini sebab memang pelajar dah lalui tingkatan 4.
Jadi formatnya itulah format SPM pelajar, tapi tak apa, untuk refresh, untuk mengukuhkan lagi ingatan, saya mulakan pelajaran kita hari ini, introduction kita hari ini terhadap KSSM tingkatan 5 sejarah melalui slide-slide format ini supaya pelajar faham dulu tentang format. Kemudian kita akan go through tentang apa yang pelajar akan belajar, kandungan tingkatan 5 dalam sejarah apa agaknya ya. Kita akan tengok setiap bab, kemungkinan dan juga tips-tips belajar. Itu yang penting. Okey, mengenai format, format macam biasalah, kita dalam sejarah kita ada kertas 1 dan 3. Actually it's not biasa sebab tidak ada kertas 3 seperti mana calon-calon SPM sebelum ini. So I don't know whether it is a good news for you or bukan, kan? Saya tak sure lah sebab untuk pelajar-pelajar sebelum ni mereka kata alah ruginya calon SPM 2021 tak ada calon SPM 2021 tak ada kertas 3. So for you all, mungkin you all rasa okay tak ada kertas 3 tu bagus juga sebab saya dengar senior saya sakit tangan tulis 3 jam. Tapi at last markah penuh 20, itu pun dia tak dapat 20. I mean markah penuh 100 tapi wajaran dia 20% kan. Okay. Okay. Ini ada soalan apa bab untuk form 4 next year. So, nak tahu pasal form 4 next year ke nak tahu pasal form 5 next year? Form 4 chapters dulu, boleh juga. Form 4 pun ada juga saya selit, nanti kita akan tengok form 4 ya. Dua-dua nak. Okay. It's okay. Kita mulakan dengan format. Jangan risau, jangan panik. Okay. Nak belajar sejarah ni kena relax, kena cool. Kalau tension nanti yang mana susah pun tak ingat dah. Okay. So kita ada dua jenis kertas. Kertas 1 dan kertas 2 dan kod untuk sejarah masih sama 1249. So kita cakap pasal kertas 1 dulu. Mengenai kertas 1, pelajar ada pilihan 40 soalan objektif. Tapi dalam format SPM, kita tidak ada lagi satu garis panduan how many of the students, how many of the questions will be about form 4 dan form 5. Tetapi dalam masa terdekat ini, guru-guru akan dipanggil lah untuk kursus ataupun Google Meet. So dalam tu baru kita boleh tahu. Format sebelum ini 20 soalan daripada 40 soalan objektif adalah form 4. Dan soalan 21 sehingga soalan 40 adalah form 5. Tidak ada kandungan tentang form 1, form 2 dan form 3 yang akan ditanya dalam SPM, tak ada. So you can just forget about your form 1, form 2 and form 3. Means not forget, just put aside. Okay. Nanti ada orang kata jangankan form 1, form 2, form 3 cikgu. Form 4 pun saya dah lupa. Then susah sikit lah. Okay. Jadi silibus ini hanya berkaitan dengan tingkatan 4 dan 5 saja. So format lama sebelum ini 20 soalan form 4, 20 soalan form 5. So format untuk 2021 there's no garis panduan tentang berapa soalan sepatutnya form 4 dan form 5, tapi tak apa, selalunya agihan soalan adalah adil. Okay? Jadi kita assume maybe 20 form 4 dan juga 20 form 5 juga. Okay? Baiklah, jadi jumlah markah adalah 40. Jadi siapa yang jawab ke semua 40 soalan dan 40 dia betul, so kamu dapat 40 markah untuk kertas 1. Okay, konstruk dia banyaklah, soalan tentang mengingat, soalan tentang nak tengok pelajar memahami ke tak, ataupun soalan tentang application, dia bagi something, dia tanya pelajar boleh tak apply ilmu yang dia tahu, dan semuanya ada soalan tentang mengaplikasi dan juga menganalisis. So konstruk soalan dia selalu macam ni, bukan konstruk soalan dia mengingat saja. Kan, bukan semua soalan pelajar kena ingat. Ada soalan pelajar kena aplikasi, ada soalan pelajar tengok je pun dia dah tahu dah. So konstruk berbeza. Tempoh masa pelajar jawab kertas 1 jam. So pelajar jawablah dalam 1 jam ni 40 soalan. Okay. Okay, dan juga aras kesukaran selalu pelajar kata susah. Cikgu susah lah cikgu, lepas jawab exam susah. Sebenarnya aras kesukaran dia, kita daripada nisbah 5, 3, 2. 5 soalan dan mestilah mudah. 3 adalah sederhana dan 2 soalan saja yang dianggap sukar. Tapi kita tak dapat nak faham kenapa setiap calon, setiap kali peperiksaan selalu kata soalan susah. Yang mana yang susah tu? Semuanya susah cikgu.
Sedangkan soalan dibina mengikut nisbah 5-3-2 dan 5 itu adalah soalan yang senang dan mudah. Tapi bila student cakupkan semuanya sebagai susah, itu yang kita pun rasa susah juga untuk dengar. Okey, itu semua tentang kertas satu lah. Jadi selalunya kertas satu ni pelajar kena skor dan sebagainya. It's okay, kamu dah tak ada wajaran, so it's okay. Okey, untuk kertas 2 pula, pelajar ada 2 bahagian, iaitu pelajar ada respon terhad dan respon terbuka. Selalunya respon terhad tu ialah soalan struktur. Maksudnya pelajar jawab ringkas sikit lah. Masih ayat penuh tapi ringkas sikit. Dia tanya soalan, pelajar jawab. That is soalan struktur. Okay, so dalam SPM nanti, dalam bahagian A, pelajar ada 4 soalan yang macam ni. So kita tengoklah sama ada 2 dia akan tanya tentang tingkatan 4 dan 2 lagi tingkatan 5 ke macam mana. Sebab ikut format lama, memang 2 tingkatan 4, 2 lagi tingkatan 5. Okay, jadi berapa yang tingkatan 4 dan 5 tu memang no one can tell you yet. Sebab ada banyak lagi mesyuarat khusus yang perlu dilalui, tapi format memang macam ni. But how many form 4 and form 5 you have to wait. Kita tunggu sama-sama. Okey, jadi dalam soalan bahagian A, respon terbuka, respon terhad ni soalan struktur ada 4 soalan, pelajar kena jawab keempat-empatnya. So dari bab mana dia keluar apa semua, nanti baru akan ada tips. Okay, since you are the first batch, so harap-harap mudah sikit lah untuk yang first batch ni kan. Keistimewaan sikit, manalah tahu. So pray for the benefits. Okay, so satu soalan adalah 10 markah. Jadi pelajar ada 4 soalan, pelajar akan dapat 40 markah di situ. Bagi bahagian B pula, dia dikenali sebagai soalan respons terbuka ataupun soalan subjek respon terbuka ataupun yang pelajar lebih arif iaitu esei. Jadi pelajar kena tulis esei, pelajar diberi pilihan dari 5 soalan, pelajar jawab 3. Okay, berbanding dengan SPM sebelum ni, calon SPM dia ada 7 soalan, pelajar jawab 3. Kamu pun jawab 3 juga, tapi pilihan kamu bukan 7, pilihan kamu 5 nampaknya. Terhad sikit di situ, nanti saya terangkan kenapa kamu jawab sama banyak dengan calon sebelum ini, tapi bilangan pilihan kamu adalah kurang sikit. Okay. Okay, konstruk dia masih sama, ada soalan tentang mengingat, ada soalan yang nak pelajar memahami, ada soalan mengenai bagaimana cara pelajar boleh mengaplikasi, menganalisis, soalan tentang menilai, soalan kebat terutamanya, dan juga soalan tentang mencipta. Semua ni adalah konstruk dalam kertas 2. So dia ada 2 jam 30 minit. Jadi pembahagian masa ialah untuk jawab satu soalan esei, pelajar perlukan 30 minit seelok-eloknya. So kalau 3 soalan esei, pelajar dah habis di situ sejam 30 minit dah habis dah. So pelajar tinggal sejam lagi. So dalam sejam tu pelajar bahagikan untuk soalan struktur, satu soalan struktur 15 minit. So 15, pelajar boleh jawab 4 soalan struktur dalam 1 jam. Another 1 jam 30 minit pelajar letak untuk esei, 30 minit satu esei. Itu pembahagian masa yang bijak lah untuk belajar. Okey, aras masih sama, kita masih ada 5, 3 dan juga 2. Okey, itu adalah format. Saya percaya untuk peperiksaan akhir tahun ke ataupun dengan macam-macam nama lah, open book test ke, apa saja yang pihak sekolah buat, mesti dia dah ikut format ini. Semestinya dia kena ikut format ini supaya pelajar dah tahu tentang macam mana bentuk soalan tingkatan 5 itu. Okey, seterusnya ini adalah soalan respon terhad yang saya kata kat pelajar soalan struktur. Maksudnya dia tanya soalan, pelajar dah jawab 10 markah. So pembahagian dia adalah 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D. Sukatilah pecahan tu boleh jadi A, B, C, D, boleh jadi 2E, sebagainya. Tapi total of one question mesti 10. So dia agaklah 2 markah, 3 ke, 2, 4 ke, suka hati dia nak tanya. Okay, tapi selalunya soalan yang hujung kita ambil, di sini kita boleh ambil C dan D lah, dah kebat. Okay, A dan B mungkin belum kebat, tetapi C dan D kebanyakannya adalah kebat.
Jadi salah bila cikgu-cikgu buat soalan sendiri dan cikgu buat semuanya fakta dari A sampai D. Itu dah salah. Okey, jadi kamu kaji balik soalan kertas tingkatan kertas-kertas peperiksaan semasa kamu ada di tingkatan 4 dulu, kaji balik, cuba perhati bahagian hujung soalan C atau soalan D atau soalan D dan soalan E, selalunya mesti soalan kebat dan dia bagi markah banyak juga, 3, 4 tu kira banyak lah juga kan. Okey, adakah ada apa-apa bab yang sentiasa keluar dalam soalan struktur dan teknik menjawab? Okey, kalau ikut format lama, kita boleh cakap benda tu dengan surely kita boleh cakap, terutamanya soalan struktur akan ada satu soalan tema Islam yang mesti keluar, dan soalan esei pun mesti ada satu soalan tema Islam, dan dalam soalan esei satu soalan wajib daripada bab 9 tingkatan 5. So ini semua benda-benda yang kita boleh cakap secara surely, kita memang sure tentang benda tu. Tapi untuk format baru KSSM SPM 2021 dan anda adalah calon yang pertama sekali nak jawab ni, kita tak ada satu identification yang diberi. So mungkin dalam masa terdekat, masa bagi kamu ambil dulu macam tu, barulah maklumat-maklumat mengenai perkara ini akan diberitahu. Selalunya macam itulah. Tapi jangan risau, macam mana pun soalan tidak akan keluar tanpa diberitahu formatnya kepada pelajar. Dia tak adil soalan akan keluar suka hati dia, sedangkan pelajar tak tahu pun berapa dari tingkatan 4, berapa dari tingkatan 5, bab apa masuk struktur, bab apa masuk esei. So semuanya akan diberitahu dalam satu garis panduan yang lebih lengkap. Mungkin itu tidak dijalankan lagi. Jadi tak ada siapa yang boleh bagi tahu kat pelajar lah sekarang. Kalau kamu ada dengar mana-mana tu, itu boleh jadi 50% betul ataupun salah. Arahan mesti daripada lembaga. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ini saya kata tema Islam ni maksud saya silibus lama. So kepastian macam tu ada. Tapi dalam silibus baru, there's no tema Islam ke tema berkaitan dengan negara. Contoh-contoh tema sebelum ni semua tidak ada. Tema pun telah dikurangkan. Berbanding dengan calon sebelum ini, tema dalam form 5 dan form 4 telah dikurangkan. Itu adalah alasan kenapa pelajar pilih 3 soalan esei dan jumlah soalan esei diberi adalah 5. Alasan dia ialah tema telah berkurang. Kalau form 5 yang dulu tema dia lagi banyak, so wajarlah 7 soalan. Okey, nak tips untuk study sejarah, macam mana nak hafal? Ya, hujung ni ada tips, saya ada bagi 11 cara belajar yang saya letakkan diri saya, if I'm the student, how I can learn, macam mana saya nak guru saya mengajar dan saya faham, ataupun macam mana bantuan yang saya boleh bagi untuk tolong diri saya, semuanya di hujung slide. Jadi siapa nak tahu, kenalah bersabar dengan saya, mengikuti setiap satu slide dengan sabar, mengikuti menghadam apa saja ilmu yang dapat. Tentang teknik tu memang ada, sabar, jangan risau. Dan juga soalan esei. Soalan esei rupanya lebih kurang macam ni. Satu soalan esei mengandungi 20 markah. Tapi pecahan soalan itu gagal sejarah. Hang Wei Pin kongsi pengalaman gagal sejarah, is okay. Saya ada pelajar SPM dengan A+ yang datang jumpa saya pada hari dia ambil keputusan dan dia tak pernah lulus. First time dia lulus adalah A+ yang dia ambil masa keputusan SPM itu. Jadi saya tak pernah risau kalau pelajar kata, cikgu saya sebelum ni gagal. Saya tak pernah risau dan saya tak rasa itu satu yang pelik. Because tak ada satu ketetapan yang we can say kalau you selalunya A, SPM you boleh A. So there's no surely we can say that. Ataupun kalau selamanya ini you gagal, ujian 1 gagal, pertengahan tahun gagal, akhir tahun gagal, tingkatan 4 seluruhnya gagal, macam mana you nak dapat A+? Tak boleh. Itu kita tak boleh kata. Because no one knows. Pada hari ambil result, saya ada pelajar-pelajar yang memang gagal sebelum-sebelum ini. Jadi bila dia kata A+, memang kita pun rasa macam
memang terkejut. Tapi kita cuba tak tunjuk rasa terkejut kita sebab we do not want to show that selama ni saya memang anggap you tak boleh. Jadi kita share the result dia dan tengok memang dia A+. Sebab apa? Dia ikuti tips belajar study smart. Dia elakkan diri dia daripada study hard. Daripada you study hard but you gain nothing, lebih baik study smart. Tapi tak apa, okay? Nanti kita tengok. So for student yang kata dia gagal, it's okay. Banyak pelajar yang A+, dia asalnya gagal. Banyak chef-chef yang hebat dalam masakan, first cubaan dia gagal. Terlebih garam, terlebih minyak, terlebih pedas sebagainya. Last sekali baru dia boleh cipta satu resepi yang betul-betul hebat. Jadi kegagalan itu adalah satu langkah untuk make sure akhirnya you akan berjaya. So bukan semua orang dia akan berjaya saja sampai last. Kalau ada dia orang yang beruntung. But cannot everyone, God can put us in that list. So somehow God put us in a list that you have to try first, you have to fail yourself first, then you will gain something. So you rasa macam you tenangkan diri, you motivate diri and you say, okay, maybe I'm in that list. Okay? So it is not about your past, macam mana you fail ke apa ke, no. But it's how you look in your future. Do you want to change your masa belajar, your way of learning? Adakah you mahu dengar? Ada pelajar kan dia tak buat apa pun ekstra, tapi semasa cikgu dia mengajar dalam kelas dia bagi fokus 100%. Banyak pelajar lelaki macam tu. Dia tak buat nota cantik-cantik macam pelajar perempuan buat. Nota dia paling yang ada kat dia pun macam dah renyuk 1000. You know, the paper crumple. Banyaklah teruk. Tapi bila kita tengok result dia bagus dan kita tanya dia kata saya tak buat apa pun, saya cuma dengar cikgu saya cakap. So that's the tips also. Dia memberi fokus yang betul semasa guru mengajar for any subject. Bila tak faham, kita kena tanya macam tu juga. Okay, so daripada 5 soalan esei, pelajar kena pilih 3 untuk soalan esei ini. Markah dia paling maksimum is 8. So adalah pembahagian 4, 8, 8 ke, 8, 6, 6 ke. Tapi markah tak boleh lebih dari 8. Dia tak akan ada soalan markah 9, dia tak akan ada soalan markah 10, dia tak boleh ada markah soalan markah 11, 12, semua tu tak boleh ada. So kalau ada cikgu-cikgu yang buat paper dengan markah 11, satu-satu markah tu 12, itu dah salah daripada format. Itu perlu dibetulkan pada awal cikgu tu bina soalan, sepatutnya dia dah tahu perkara ni lah. So pelajar ingat dia tak boleh lebih dari 8. 8 is the maximum. Okay? Walaupun malas perlu concentrate, tapi that concentration will make you keluar daripada perasaan malas. Mesti akan keluarkan you. Tak akan ada orang yang dia concentrate tapi dia keep on malas. Itu tak mungkin akan ada. Dia punya concentration itu will somehow change you punya laziness. Okay, jangan risau. Memang dalam sejarah awal-awal pelajar tak akan faham. Even soal pelajar form 5 pun macam tu. Dia tak akan faham pada awal. Saya tak tahu. Dia macam satu sumpahan yang telah dibuat oleh siapa, I'm not sure. Tapi pengalaman saya dengan pelajar saya memang macam tu. Dia orang tak akan faham tingkatan 4. Tingkatan 5 pun bulan 3, bulan 4 still dia orang tak akan faham. Tetapi semasa my fasa percubaan, selepas percubaan SPM, the trial, they somehow faham semuanya. Dia boleh tahu bab 1 tingkatan 4 tu about what, bab 2 tingkatan 4 tu tentang apa, and then bab 5 tingkatan 5 tu bab apa, semuanya dia somehow dia macam dah tahu. Memang macam masa trial SPM tu macam baru keluar dari sumpahan. So jangan risau. Kadang-kadang memang kita rasa macam kita tak tahu apa, tapi bila diberi soalan kita boleh jawab juga. Jadi jangan risau, sebab berita baik untuk KSSM 2021 ini, soalan kebat anda banyak. Sebab itulah walaupun tiada kertas 3, sebenarnya anda boleh dapat markah yang banyak juga sebab dia punya soalan kebat telah dilebihkan daripada form 5 sebelum ini. Jadi itu kelebihan dan keistimewaan. Jadi kecuali pelajar yang kata kebat pun saya tak boleh pi cikgu. Dan itu sangat orang kata bukan bermasalah, tapi ada banyak usaha yang dia perlu buat lah. Okay.
Okey, seterusnya. Ni baru nak cakap tentang silibus yang tadi pelajar dah tanyakan, apa silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi bila kita nak cakap kandungan tingkatan 4 dan tingkatan 5 KSSM 2021, apa yang kita pegang ialah pada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. DSKP, ini yang kita kena pegang sebab inilah yang betul-betul beritahu tentang apa kandungan dan sebagainya. Okey? 5 soalan cikgu hanya pilih 3 soalan semak. 5 soalan, pelajar pilih 3. Tapi kalau pelajar nak jawab lebih, boleh. Pelajar nak jawab, dia terror, dia nak jawab 5-5, boleh. Tugas pemeriksa, berapa saja pelajar jawab, walaupun pelajar jawab 5, pemeriksa kena mark. So, pemeriksa akan pilih daripada 5 tadi tu, yang mana 3 soalan markah tinggi. So, kita total up, kita bagi markah. Tu jangan risau, boleh kan. Setengah ada soalan, ada student dia tahu soalan A, soalan C dia macam tak berapa nak tahu. Ada pelajar A dia tak tahu, tapi soalan kebat B, C yang markah 6, 8 dia rasa dia tahu. So you buat saja. It doesn't matter walaupun you tak tahu bahagian A tu fakta you tak tahu, tapi kebat dia you tahu, you can still choose. Okay, yang tak boleh dia ialah orang yang tidak mencuba dan tinggal terus. Itu memang tak dapat nak tolong lah. Tak ada siapa yang boleh tolong kalau pelajar pilih macam tu. Okay? Boleh buat sikit-sikit dalam setiap soalan. Boleh tu buat sikit-sikit tu macam mana? Maksudnya dia jawab macam mana tu? Dia jawab satu soalan sikit and then dia jawab soalan 2 sikit. Dia nak buat macam tu. Contohnya dia jawab soalan 5 lah, soalan esei. Contoh dia jawab bahagian A, B dia tak jawab. Lagi satu soalan dia tak jawab B, dia jawab C. Macam tu. It's okay. Itu kira pelajar yang mungkin dia tak betul-betul tak sure. So kalau you jawab macam tu pun markah akan ditambah ikut soalan juga. Kita akan total up ikut soalan awak. Kalau soalan satu soalan tu you jawab banyak mana, itulah markah awak. Okay? Macam buat soalan yang tahu saja. It's okay. Waypin pada awalnya memang pelajar akan hadapi masalah ini. Okay? Tapi lagi banyak dia buat soalan dalam masa yang akan beransur pergi, dalam masa yang dekat dengan SPM, dia mesti dah ada kuantiti soalan yang banyak yang dia dah tahu macam mana nak jawab. So pada masa itu nanti kamu takkan hadapi masalah ini lagi. Okay? Tapi ingat, walaupun kamu datang, kamu menghadapi satu masa bila tiba-tiba kamu rasa blur dan sebagainya, you jawab dulu soalan kebat dia. Jangan risau, you jawab dulu semua soalan kebat untuk 3 soalan esei yang you dah pilih. Kemudian baru slow-slow you fikirkan tentang A dan B. Macam mana aku belajar tajuk ini? That's why kena study smart. Macam mana nak kuasai tajuk. Tajuk tu mesti mengingatkan kamu tentang sesuatu. Tentang jawapan dia terutamanya. Kalau kamu sebut tajuk tu, kamu sebut topik tapi kamu blur, tak ada apa pun yang datang cross your mind on that time, means you itu orang kata tak study smart. Okay, jangan risau. Jadi mengikut dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran di SKP, apa yang kamu dah belajar dalam tingkatan 4 ialah kebat saya pun kosong markah. Hang Waypin dan walaupun saya tulis satu test pad. Ini satu lagi yang saya nak beritahu, sebab dalam sejarah dia tidak bergantung kepanjangan jawapan. Saya ada pelajar yang tulis soalan esei dalam SPM sebelum-sebelum ini, dia tulis 4 baris ayat saja, tapi dia boleh dapat hampir sama dengan orang yang tulis macam one test pad penuh macam Waypin kata. So it is not the longer you write, but it's more to accurate, you punya accurate punya jawapan tu yang dikira. Jangan risau, saya dah 8 tahun pengalaman marking dan saya dah pernah jumpa macam-macam skrip soalan, macam-macam skrip jawapan. Saya boleh tahu masalah pelajar. Sehingga ada pelajar yang blur, yang dia gabra ke, dia takut ke, I'm not sure. So dia tulis balik semua soalan yang ada dalam kertas soalan. Hanya sebab dia nak bagi nampak kepada dewan itu bahawa dia sedang menjawab. Tapi dia hanya tulis soalan. So dia tulislah ayat di bawah tu, minta maaf pemeriksa, saya perlu menunjukkan kepada orang kiri dan kanan saya dan kepada cikgu-cikgu yang duk jaga dewan ini bahawa saya sedang menjawab. Tapi sebenarnya dia tulis habis semua soalan. Dia salin balik setiap soalan.
So kita faham, masalah pelajar kita faham. Tapi kita tak maulah just kesian, just kata things can happen. Kita avoid all that. Okay. So di tingkatan 4 inilah antara yang pelajar dah belajar. So kalau pelajar masih ingat, baguslah ya. Nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua, pelajar dah belajar tentang warisan negara kita. Nasionalisme barat di Asia Tenggara ni, pelajar-pelajar tentang Filipina, pelajar-pelajar tentang Thailand, Burma, Myanmar, semua tu pelajar-pelajar. Macam mana nasionalisme, perasaan cinta kepada negara dan nak membebaskan negara dari penjajah. Cinta saja tak cukup. So nationalism is not perasaan cinta pada negara, titik. No. Tapi perasaan cinta pada negara dan ingin membebaskan negara dari penjajah. So that is nationalism. Okay. Thank you. Kalau Cikgu Aziza, Cikgu Sejarah. Dari A+ dari ujian. Ini belum kenal saya lagi, dia sudah pakar nujum. Kita ada seorang pakar nujum di sini. Tetapi tak apa, ayat-ayat perkataan baik dan doa apa semua mesti akan return back to you as a benefit, as a good news also. Jangan risau, okay? Siapa nak lagi tips lebih banyak, betul kata Sir Eric, kena ambil tuition. Sebab saya tak mau kongsi semuanya hari ini. Ada yang saya simpan sikit-sikit, hanya special untuk orang yang ambil tuition dengan saya saja saya nak kongsi. Yang saya kongsi ni hari ni tak apalah. Sebab kesian saya bagilah semua. Tapi ada yang sangat berharga, kena tunggu dan ambil tuition dengan saya. Okey? Okey, kita juga ada tajuk perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan, pelajar-belajar tentang konflik dunia, pelajar-belajar tentang perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun ke. Lepas tu pelajar-belajarlah komunis, pelajar-belajar tentang apa yang British buat sepanjang berada di tanah Melayu tu untuk menghalang komunis, buat rancangan BRICS, buat perang saraf, pagarkan kampung. Sebab kita dapati orang yang sentiasa membantu komunis pada 1948 itu nampaknya lah orang-orang yang tinggal hampir sebelah hutan saja dengan komunis, sebab mereka lah orang-orang yang membekalkan barang, makanan, senjata, ubat, semuanya kepada komunis. Sebab tu komunis tidak keluar daripada hutan, tapi dia sentiasa sihat, dia sentiasa kenyang. Maksud dia ada satu mangkuk bertingkat yang sedang berjalan. Satu mangkuk bertingkat yang berjalan masuk ke dalam hutan. Sebab tu antara salah satu usaha yang British buat, kamu duduk sebelah dengan komunis, kamu hantar semua makanan, ubat, senjata semua, sedangkan aku di sini sedang fikirkan cara macam mana nak atasi ancaman komunis. Okey, first thing aku pindahkan kamu semua dan baru British pindahkan semuanya ke kampung baru. So very interesting pelajar-pelajar macam mana buat rancangan BRICS, perang saraf, British mengisytiharkan certain kawasan-kawasan putih, certain kawasan-kawasan hitam, means putih means bebas yang perancaman komunis. Semua ni ada dalam tingkatan 4. Very interesting topic, but at the end of the day it depends on how students look at the things lah. Kita boleh kata interesting, tapi kalau pelajar rasa dia tak melalui semua tu, kita tak boleh nak buat apa. Sebab dalam belajar sejarah, pelajar kena ada peri kemanusiaan tinggi sedikit. Pelajar selalu kena fikir, kalaulah saya ada pada masa tu, how will I feel, how will I act, react. So semua tu pelajar kena tahu, baru boleh belajar dengan sejarah dengan lebih senang. You must put yourself on that situation lah. Okay? Dan pelajar juga belajar tentang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya lepas dah lalui semua tu, macam mana fasa-fasa mendapatkan kemerdekaan, apa usaha yang dibuat, bagaimana pula pilihan raya dijalankan, apa syarat-syarat jadi calon, apa syarat-syarat jadi pengundi dan sebagainya. Last sekali, pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Negara. Dan tahu tak, stadium itu memang dibina khas untuk mengisytiharkan kemerdekaan. Dan kita isytihar merdeka 31 Ogos, stadium tu siap dibina pada 30 Ogos 1957. So memang tempat yang dibina khas untuk pengumuman kemerdekaan. So sangat seronoklah pada masa tu kan. Memang orang dengar pengisytiharan kemerdekaan tu macam dengar bila raya, bila tahun baru Cina dan sebagainya.
So kita kena selalu rasa lah kita ada pada masa tu, apa yang kita kena rasa macam semua tu berlaku pada kita dan kita boleh senang untuk tulis. Tapi kalau you belajar sejarah macam something happen to that masyarakat, orang lain, macam mana you nak tulis? You tak boleh tulis sebab you belum lagi mendalami dia. Okay? Okey, kita ada soalan di sini. Siapa cikgu sejarah apa semua? Oh, okey, saya tahun ni saya fokus hanya untuk tingkatan 5. Jadi kalau pelajar nak fokus untuk tingkatan 5 dan tajuk-tajuk tingkatan 5 saya akan saya yang I'm in charge for that. Kalau tajuk tingkatan 4 kita ada seorang lagi cikgu sejarah, so pelajar boleh find out lah nanti. Okey? Okey, itu semua tentang tingkatan 4 yang pelajar dah belajar atau pelajar tingkatan 3 akan belajar untuk tingkatan 4. Tapi fokus saya hari ini ialah ramai pelajar tingkatan 4 2020 yang sedang cikgu kami akan belajar apa tingkatan 5 nanti dan sebagainya. Okey, buku teks belum dapat. Jadi kita hanya boleh buat perancangan ikut dokumen standard kurikulum yang saya tunjuk tadi, dokumen yang perlu dipegang oleh semua sekolah. Maka berikut adalah tajuk-tajuk yang pelajar akan belajar di tingkatan 5. Pelajar akan belajar tentang pengukuhan kedaulatan negara. Ada 4 topik. Pengukuhan kedaulatan negara. Kedaulatan tu apa? Dok kata Malaysia ni demokrasi berparlimen. Negara Malaysia ni raja berperlembagaan. Tapi bila orang tanya raja berperlembagaan tu apa? Demokrasi berparlimen tu apa yang dok kata Malaysia negara raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen? Cuba bagi maksud. Kita blur. So macam mana kita nak sebut saya tinggal di Malaysia, ciri-ciri Malaysia ialah Malaysia adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. So people will surely ask us, terang sikit demokrasi berparlimen tu apa? Masa tu pelajar macam yang tu saya tak berapa nak tahulah. So that part yang rasa macam tak berapa nak seronok. Bila kita boleh cakap sesuatu dengan surely, saya tinggal di Malaysia, antara ciri-ciri Malaysia adalah demokrasi berparlimen, negara yang mengamalkan raja berperlembagaan. Tapi bila orang tanya apa tu kita blur. So kita tak boleh lah macam tu, right? Tak adil macam pelajar sini kan, kalau datang dari Perak ke dari Melaka ke, kalau saya kata datang dari Melaka, bestnya Melaka, cuba cerita sikit pasal Melaka. Apa yang hebat? Hebat tu saya tak tahulah sebab saya selalu duduk di rumah. So macam mana orang nak nampak kehebatan Melaka? Kan macam tu. Soalan lagi. Kita ada 4 bab. Okay, this form 5 ada 4 bab, form 5 2021 4 bab. Okay. Lepas tu pelajar akan belajar tentang dalam negara kita bukan semua benda kena dibuat oleh kerajaan pusat. Ada benda yang negeri boleh putuskan. Contohnya kalau kita tengok contoh Kedah. Kan Kedah dia Ahad bukan cuti. Ahad adalah hari persekolahan apa semua. Jumaat hari cuti kan? Ya, Michelle Leo. Kita dah kurang tema sekarang sebab itu kertas 2 tadi pilihan esei awak hanya 5 pilih 3 sebab tema kita dah kurang. Dia tak macam silibus sebelum-sebelum ni. Kalau nak ikutkan form 5 sebelum-sebelum ni kita ada 9 bab. Form 4 sebelum-sebelum ni format lama kita ada 10 bab. Jadi kamu ni dah kira kurang lah. Sebab kurang itulah kita kurangkan sikit dia punya soalan dalam kertas esei, kertas kedua. Dan tak ada kertas 3 tapi still pelajar boleh skor sebab dijanjikan dengan kebat. Yes, banyak orang yang nampak clearly dia akan kata I love KSSM. Dia akan kata macam tu sebab satu, you tak ada banyak tema. Kalau banyak tema, you akan pening. Set pasal Asia Tenggara, set pasal topik Islam, set pasal pertanian, set pasal dasar British, you akan pening. Sekarang ni cuba pelajar tengok KSSM tingkatan 5 ni kan, bab 2 pembentukan Malaysia. Macam mana Malaysia tu dibentuk. Lepas tu semasa Malaysia tu dibentuk aman ke? Negara-negara lain suka ke? Filipina suka? Indonesia suka? So apa reaksi negara-negara lain bagi kat kita? Masa kita nak bentuk Malaysia tu. Singapura macam mana pula? Join sekejap keluar. Kan? 1963 join kita, 1965 dia dah keluar sebagai sebuah negara yang merdeka.
Jadi kita ni jadi macam mana Malaysia pada masa tu? Kita ajak negara untuk join, ada negara join dan keluar, ada negara sebelum join kata tak mau join, Brunei. So semua cabaran ni pelajar akan belajar. So it's no point living in Malaysia tapi kita tak tahu pun semasa bentuk negara kita ni siapa yang bagi reaksi macam mana, negara mana yang menentang pun kita tak tahu. Tapi kita sebut duduk mana? Saya duduk Malaysia. Jadi tak bolehlah, kita kena tahu. Itu sebabnya penting. Penting. Sejarah KBSM pening sebab babnya tak tersusun. Ya, dia kena lompat sana sikit-sikit, dia kena pergi ke Asia Tenggara belajar pertanian semua, and then pendidikan pun ada Yunani lah, India lah, Rom lah, dan seni bina lah, apalah. Memang dia macam tu. Pelajar kena ingat masa tema ni macam mana nak belajar, masa tema ni apa. And then bab 4, bab 5, bab 6, tingkatan 4, satu rentetan yang besar. Tema Islam dia 4, 5, 6 semua hubung kait. You must know this, then you can know that. You must know both of this, then you can know the third one. Dia connect, ada bab yang macam tu. So it's a good thing also for you lah, untuk calon SPM yang baru ni. Kita juga ada topik ke-14, is kemakmuran negara, iaitu membina kesejahteraan negara. Macam mana kita nak bina negara yang sejahtera, macam mana kita nak bina negara yang makmur, apa yang we have done, semua tu kita boleh belajar dalam ni. Dan bab terakhir is Malaysia di persada dunia. Okay, Malaysia di persada dunia maksudnya apa sumbangan Malaysia apabila dia join pertubuhan dunia, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ASEAN, kita ada Commonwealth, kita ada join OIC, negara-negara Islam, kita ada join negara-negara selatan, negara-negara yang kurang maju, yang sedang membangun. So masa kita join semua negara-negara yang sama dengan kita ni, apa sumbangan kita dalam tu dan apa sumbangan mereka kepada Malaysia. So ini kita panggil sebagai Malaysia di persada dunia. So untuk orang-orang yang suka nak tahu apa yang Malaysia dah buat untuk negara-negara lain di dunia, so ini adalah bab yang sesuai untuk anda lah. Okay? Form 5 more kebat question. Yes, surely sudah dijanjikan banyak soalan kebat yang akan ditanya. Nanti saya tunjuk slide Lembaga Pelajaran Malaysia bagaimana, Lembaga Peperiksaan Malaysia macam mana mereka janjikan perkara ni. Okay, untuk menjawab persoalan itu. Okey, jadi seterusnya ialah saya nak kaitkan di sini apa yang pelajar akan belajar dalam tingkatan 5 2021 lebih kurang sama juga kandungan dia dengan 2020. Tingkatan 5 2020. Maksud dia benda yang sama juga lebih kurang. So saya nak buktikanlah kat sini. Contohnya kalau pelajar belajar pengukuhan kedaulatan negara kan. Pengukuhan kedaulatan negara. Tak maulah ini secara umum. Okey, saya pergi pada satu-satu bab. Contohnya kalau pelajar belajar tadi konsep kedaulatan negara. Ini tingkatan 5. Masa tingkatan 5 dalam bab 7 dah ada perkara ni. Tingkatan 5 sebelum inilah bab 7 mereka belajar tentang kedaulatan negara. So pelajar akan belajar di sini apa tu kedaulatan negara. Ciri-ciri negara berdaulat tu macam mana. Okey, dan banyaklah kebat dia mengurai kepentingan menjiwai identiti negara, menerangkan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran. Ni semua soalan kebat yang akan ditanya, tapi kandungan daripada bab ini hampir sama dengan bab 7 tingkatan 5. So siapa-siapa yang ada abang ke kakak yang format SPM yang sebelum kamu yang bukan baru KBSM, pelajar boleh tengok topik ini dengan bab 7 tingkatan 5 2020. So pelajar boleh ambil sikit-sikit untuk belajar. Macam moral pula. Okey. Kemudian topik seterusnya ialah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan maksudnya undang-undang. Macam mana dia punya latar belakang, nak gubal undang-undang tu macam mana. Ada orang nak langgar senang saja undang-undang, tapi proses nak gubal dia punya susah. So sebab tu pelajar didedahkan dengan proses penggubalan undang-undang supaya pelajar sedar susahnya menggubal undang-undang. Jadi janganlah dengan senang melanggar undang-undang. Jadi berapa pihak yang terlibat dalam gubal undang-undang, siapa yang gubal. Ada orang kata yang di Pertuan Agong. Sedangkan yang di Pertuan Agong tak gubal undang-undang di Malaysia. Kan?
tapi dia adalah salah satu unsur daripada pihak-pihak yang sepatutnya gubal undang-undang adalah Parlimen Negara. Dan Parlimen Negara ada 3 unsur, Dewan Negara, Dewan Rakyat, yang di Pertuan Agong. Selalu tengok kan dalam TV, ada dua pihak akan duduk. So Dewan Rakyat, Dewan Negara dan yang di Pertuan Agong. So mereka ini adalah unsur-unsur, 3 unsur dalam parlimen, mereka yang akan gubal undang-undang. Dan gubal bukan senang. Dia kena tengok berjaya ke tak apa semua, baru dia boleh jadikan sebagai akta. Kalau semasa penggubalan tu ahli-ahli Dewan Rakyat ke negara ke mana-mana saya bantah, so perkara tu tidak boleh dijadikan sebagai undang-undang. Bolehkah share sedikit pengalaman macam mana tahu buku reference tu baik atau tidak? Okey, untuk buku reference baik atau tidak memang perlukan sedikit masa sebab sekarang ni baru penerbit pun sedang ke sekolah dan ada beberapa buku yang mereka hantar buku modul guru dan modul pelajar. So untuk silibus baru ni saya harap tunggu sekejap, kita akan forward lah. Kalau kamu memang dalam kelas saya boleh beritahu perkara ini lah. Kalau tak, kamu boleh keep in touch with your teacher. Okay, mereka mesti ada info tentang ni. Okay, saya juga join grup sejarah Malaysia, sejarah guru-guru satu Malaysia. So kita akan update. Okay, kalau ada tentang buku ni. So far belum lagi maklumat tu semua sebab masih lagi peringkat baru dan sebagainya. Okay, kalau ada kita akan share, jangan risau. Somehow kalau you dapat tahu daripada kawan-kawan yang join saya, you may ask also if I did share with them. Okay, untuk perlembagaan persekutuan ini, so dia sama juga dengan bab 7 tingkatan 5. Jadi pelajar boleh gunalah buku-buku senior yang mana yang nak buang ke apa, kata jangan buang saya nak. So bila dia kata kan silibus baru, awak tak tahu, saya tahu bab apa masuk kan. Ni lebih kurang macam tu. Kebanyakannya tentang bab 7 tingkatan 5. So pelajar boleh tengok. Raja berperlembagaan tu apa, demokrasi berparlimen tu apa. So selepas ini jangan ada pelajar yang tidak tahu maksud demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Okey, seterusnya untuk sistem persekutuan. Kan saya kata ada setengah benda negeri boleh buat, ada setengah perkara negara yang akan putuskan. Contoh hari cuti adalah keputusan negeri. Sebab tu Kedah boleh bercuti Ahad. Dia bersekolah macam biasa hari Jumaat, dia bersekolah hari Ahad, dia cuti hari Jumaat. Tapi di Penang apa semua, kita semua memilih Sabtu Ahad sebagai hari bercuti. Jumaat tu kita sekolah macam biasa. Jadi bolehkah Kedah nak buat persekolahan dia hari Ahad, Jumaat tu mereka putuskan untuk cuti? Boleh. Sebab hari cuti adalah hari keputusan, adalah perkara yang berada dalam keputusan negeri. Maksudnya negeri boleh putuskan apa yang dia nak. Dan lagi selain itu adalah undang-undang Islam pun keputusan negeri. Kalau negeri tu fully nak buat undang-undang Islam di negeri dia boleh buat. Kalau dia tak mau buat pun it's okay. So itulah keputusan negeri. So macam Kelantan ke Terengganu ke nak buat fully undang-undang Islam di negeri mereka, negara tak boleh bantah. Sebab undang-undang Islam adalah keputusan negeri. Dan contoh lain ialah tanah. Tanah adalah keputusan negeri. Okay. Contoh sebab tu kita tengok Legoland, kenapa di Johor saja, negeri lain tak boleh kan? Sebab mereka menggunakan tanah tu, dia nak buat theme park ke, dia nak guna tanah dia untuk buat rumah dangdut ke, dia nak buat tanah di negeri dia nak biar saja macam hutan ke, dia nak tanam jagung ke, negara tak boleh tanya. Sebab tanah di setiap negeri adalah keputusan negeri. Sebab tu dia nak buat theme park ke, dia nak buat Legoland ke, dia nak buat apa semua suka hati. Okay. Okay, so itu semua pelajar akan belajar dalam topik inilah, sama juga dengan bab 7 last year. Okay, topik seterusnya pelajar akan belajar tentang gagasan pembentukan Malaysia. So duk kata Malaysia ni sebenarnya apa? Brunei nyaris nak masuk, Singapura sebenarnya Malaysia. So Malaysia ni sebenarnya luas, bukan yang sepatutnya tinggal hari ni tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, tapi kita turut ajak Brunei dan Singapura, tapi Brunei enggan join sebab isu kekananan Sultan. Sebab Sultan Brunei tidak boleh jadi salah seorang daripada yang di Pertuan Agong dalam negara Malaysia nanti. Jadi dia tak mau sebab yang di Pertuan Agong dipilih daripada 9 sultan daripada 9 buah negeri secara bergilir. Lepas Kelantan ini mesti somebody from Johor yang kena jadi yang di Pertuan Agong. So dia ada rotation 9 sultan
daripada 9 buah negeri-negeri Melayu. Jadi dalam pemilihan yang di Pertuan Agong ni, Sultan daripada Brunei tak akan ada dalam tugasan penggiliran ini. So itu antara sebab kenapa Brunei tak jadi gabung dengan Malaysia pada 1963 September. Jadi pada Ogos mereka menyatakan ketidaksetujuan inilah. Jadi Brunei tak jadilah join Malaysia. Okey. Dan Singapura pula memang nak sangat join pada 1963, memang desak dan dia dah join. Tapi 1965 keluar, kita ada banyak isu dengan Singapura, dan kalau Singapura terus kekal akan ada pergaduhan kaum antara kaum di Malaysia ke dan sebagainya. Okay, sebab walaupun Singapura join kita, dia tak anggap diri dia sebahagian daripada Malaysia. Dia masih, walaupun dah join Malaysia, dia masih anggap dia adalah Singapura. Itu adalah salah. Bila kita gabung untuk bentuk negara, kita kena anggap semua kita sama. Kalau you masih anggap you adalah Singapura selama you duduk di Malaysia, sebab tu tak kekal lama. 1965 Singapura keluar dari Malaysia. Peristiwa ini dikenali sebagai duri dalam daging. Sebab walaupun join, tapi kebanyakan perkara yang Singapura buat dan Singapura minta lebih memihak kepada penduduk Singapura, bukannya memihak kepada penduduk Malaysia secara umum. And that is not good. Okey ke semua? Tiba-tiba saya rasa macam sayu je, macam tak tahulah, macam saya cakap seorang. Okey menghayati. Okey, very good. Okay, banyaklah. Kita kena tahulah semua ni kan. It's not banyak lagi yang kita tak tahu. Tapi at least kita tahu sedikit. Kan daripada kata tak tahu. So jangan selalu kata dia tentang orang yang mati lah, orang yang telah pergi lah. Sejarah is not only about orang yang mati dan ni. Sejarah kalau pelajar tengok, dia ada semua subjek dalam sejarah. We have maths, we have kita ada pengiraan tertentu, kita ada formula, kita juga belajar sains dalam sejarah, kita ada seni bina dalam sejarah, kita ada geografi dalam sejarah. So sejarah, dalam topik sejarah kita ada macam-macam subjek lain sebenarnya. So hati-hati untuk orang yang kata tak suka sejarah, maksudnya banyak subjek juga yang pelajar tak suka. Okay? Tu dia. Cikgu ajar hari ni baru saya tahu. Saya dah ajar ke lah? Saya baru cakap biasa. Cuai, kalau cuawi. So kalau saya ajar betul-betul cuba pelajar bayang. Itu yang kena ambil kelas tu. Okay? Okay, seterusnya ni pembentukan Malaysia ni kita belajar sebagai formula saja. So kalau cikgu kamu ajar guna formula, hebatlah. Dia ada formula tambah. PTM 1957 tambah Sabah, tambah Sarawak, tambah Singapura, tambah Brunei. So kita buat pula, lepas tu Singapura bawa dash ke atas, keluar. Tolak 1965, maksudnya dia keluar. Brunei pula kita bawa hashtag, kita bawa tanda seru. Kita bawa Ogos, dia sudah sorry, dia tak mau join. So it's all in one formula. So last kali tinggallah Malaysia tu seluruh tanah Melayu, Pulau Pinang sampai Johor, PTM, Sabah dan Sarawak. Okay? Okay, sudah cabaran apa Singapura buat, apa Filipina buat, apa Indonesia buat paling banyak kedahsyatan untuk menentang Malaysia. Itu dikenali sebagai Ganyang Malaysia. Okay, itu dikenali sebagai Ganyang Malaysia, tetap membuat macam-macam perkara, meletupkan ruang udara lah, menceroboh ruang udara, nelayan punya kapal pun kacau, so atas bawah. Macam-macam kiri kanan semua memburuk-burukkan nama Malaysia di negara-negara lain, macam-macam dia buat. Ini sama dengan bab 6 tingkatan 5. So pelajar yang ada buku-buku daripada sini, tolong jangan buang, kata dia jangan buang, bagi ke aku. So dia akan kata lah, tak tahu ke kamu KSSM baru nak buku aku? Aku nak, sebab hari ni aku tahu ada banyak persamaan antara yang lepas. So pelajar boleh juga rujuk. Kita juga ada membina kesejahteraan negara, ni sama dengan bab 8 tingkatan 5. Okey, dan seterusnya membina kemakmuran negara. So dalam ni pelajar akan belajar dasar ekonomi baru. Mesti tak tahu kan? Tengok ada ekonomi dalam sejarah.
Dasar ekonomi baru tu apa yang Malaysia pernah buat, dasar-dasar apa yang Malaysia pernah buat untuk bangunkan pertanian, untuk bangunkan penduduk. Kamu tahu tak, kita ada dasar yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri dikenali sebagai dasar kependudukan, di mana dasar ini menggalakkan rakyat untuk memperbanyakkan bilangan anak. Sebab dasar ini bertujuan untuk kita mencapai 70 juta penduduk menjelang 2100. So sekarang 2020 kita Malaysia ada 30 hingga 40 juta penduduk. Tapi sasaran Perdana Menteri 70 juta menjelang 2100. So semua ini adalah orang-orang yang akan menyokong dasar itulah. Chua Wei kena berusaha ke arah dasar itu. Heng Wei Pin, I love sejarah. Thank you so much, and we love sejarah and we love you too. Dah sepakat. Kenapa Very good. Okay. Kita ada admin Chong. Sorry kalau salah. Okay, kita ada Chong di situ. Dia tanya kenapa. Very good. Sebab ini adalah soalan yang ditanya oleh kebanyakan orang apabila PM memperkenalkan dasar ini pada 1980-an. 84, 85 macam tu. Jadi antara soalan ni, antara jawapan yang PM bagi adalah kalau kita ada ramai penduduk negara kita sendiri, satu, kalau kita cipta produk, Malaysia cipta produk, kita tak perlu duk bergantung pada mana-mana negara untuk beli. Maksudnya kita tak payah pun diorang beli ke, diorang tak beli ke, penduduk dalam Malaysia sendiri sudah cukup untuk bagi support pada produk itu, dan kita dah ada duit banyak. So tambah dengan orang luar juga minta, so dia akan jadi lagi banyak. Itu maksud antaranya. Okay, so kita ada banyak lah sebab yang PM bagi, dan salah satu sebab lagi ialah tenaga buruh yang mencukupi. Okay, kita sekarang ni kita tengok kita sibuk ada penduduk negara lain untuk ambil bekerja dalam bidang kerja-kerja di Malaysia. Kita kata banyaknya orang Bangladesh, banyaknya orang Indonesia. Tapi kalau kerja yang sama ditawarkan kepada penduduk Malaysia pun kata tak mau. Saya tak rasa ada penduduk Malaysia yang nak bekerja membina bangunan sepanas-panasnya mereka berdiri, lamanya mereka bekerja. Saya tak rasa penduduk Malaysia, you know, all these youngsters yang cari kerja, nak ke kerja macam tu. You will say no. Right? Kalau ada saya salah lah. Tapi apa yang saya nampak, youngsters dah ada bidang tugas yang dia suka. Walaupun dia tak tahu apa yang dia nak kerja, tapi dia dah ada suasana yang macam mana dia nak. Aircon ke, sejuk ke, kerusi yang macam mana. Dia tak akan sebut panas 40 degree, kan? Surely dia takkan sebut, saya nak kerja tengah-tengah jalan, bina bangunan. Saya kena berdiri 40 darjah Celsius, mesti panas masa tu. Saya suka angkut batu bata guna traktor apa semua. You will never describe you punya kesukaan kerja macam tu. Jadi ini menyebabkan Malaysia ambil orang luar. So antara yang disarankan 70 juta penduduk ialah kita ada penduduk yang cukup. Okay. It's okay, Wei Pin. It's just a typo. It's okay. Next. How to love sejarah. Wah, itu soalan paling susah saya pernah jumpa itu. How to love sejarah. First, you have to try your best to love yourself. So once you love yourself, you will love everything surrounding you, especially the teacher who teach that subject. That content of the subject, you mesti akan suka. Okay, first kena suka dan mencintai diri sendiri. Kena tengok semuanya positively, kena take it, you know. Kalau cikgu tak bagus ke, kurang sikit penerangan dia ke apa, you baiki sendiri, top up sendiri dengan you punya kefahaman dan sebagainya lah. So very interesting kalau nak tahu tentang Malaysia. Tapi banyak pelajar bila kita ajar tentang Malaysia, dia rasa susah. Ataupun dia rasa macam dia dok belajar satu negara dalam peta dunia. Sedangkan dia berada di negara itu. Tapi bila kita ajar pasal Malaysia, dia selalu kata, macam dia dok belajar pasal Vietnam ke, pasal Myanmar ke. Okay. So harap-harap calon SPM 2021 bukan macam itulah. Dan kita juga ada asas pembinaan dasar luar Malaysia. Kalau saya tanya apa tu dasar luar Malaysia, mesti pelajar masih blur. Kita ada dasar luar Malaysia. Okay. Bukan kita tak boleh kawan dengan semua negara. Ada negara yang kita hi-hi, bye-bye. Ada negara
yang kita kawan atas urusan bisnes saja. Kalau dia cakap something about budaya ke apa, kita tak kawan sikit dengan dia sebab kita tahu kat mana kita tak ngam. Ada negara kita boleh cakap dengan dia isu sosial dengan isu ekonomi, tapi kalau isu politik kita tak boleh cakap dengan negara tu. So there's a why we cannot. Dia ada satu gap di situ. Ini dikenali sebagai dasar luar Malaysia. Okay. Love sejarah teacher. First love sejarah first lah. Because we love semua orang. Semua orang kita perlu dalam hidup. Okay, and then macam mana dasar luar Malaysia tu dimantapkan. Kenapa kita kena kawan dengan satu negara, kita kena elak sikit dari negara lain. Kenapa? Mesti ada dia punya sejarah juga. So pelajar akan belajar semua tu. Kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Maksudnya ini berkaitan dengan bab 8. Okey, macam mana Malaysia, penglibatan Malaysia dalam isu-isu global. Kalau ada orang yang cakap pasal pencemaran, kalau ada orang yang cakap pasal isu-isu tebang-tebang, bakar-bakar sampah di Indonesia ni. Jadi kita ada mesyuarat antara negara, okey? Semua pemimpin negara akan kumpul dan cakaplah ASEAN ke Commonwealth ke. So mereka akan utarakan isu-isu ni. Okey, sekarang baru kita ke slide yang ditunggu-tunggu oleh pelajar, macam mana nak belajar. So saya harap penerangan saya tentang format sebelum ini jelas. Okey, tapi jangan risau tentang buku rujukan, tentang berapa banyak soalan form 4 dan form 5, bab apa keluar struktur, bab apa keluar esei, semua tu is a good question, but just the answer is not here yet. Okay, probably it is something new, and since you are the first batch, so memang kena banyak sabar. Tapi no one will just let you go macam tu saja without any information. You will be guided, you will be informed and told by your teacher. Okay, you don't have to worry. Okay. Learning how to learn. So first, we must teach students how to learn. Because and some teachers also we have to teach how to teach. So teacher must take it lah. So learning how to learn is the life's most important skill that students should know. Because some said tadi kan saya tulis satu test pad panjang cikgu tapi still saya tak dapat apa. Bukan dia kata tak dapat apa, dia kata dia dapat kosong, even that is for soalan kebat. So kita faham masalah pelajar. So is the matter of study hard or study smart. So ada pelajar dia kata aku belajar beberapa jam. Lama sangat untuk ni, tapi bila kita bagi apa-apa soalan untuk dia cuba, still dia tak dapat. So it is not the quantity of the question, and it is not about how much time that you spend for enhance your contents, enhance your knowledge about some certain contents, but it's actually kita ambil soalan yang betul-betul you tak tahu and you kaji that soalan, one soalan only. Kaji macam mana apa semua, rujuk sampai you faham. Tapi kuantiti dia satu saja. Tapi it's okay. Walaupun you dah faham satu soalan tu, berapa banyak soalan yang similar to that you mesti boleh jawab. Sebab you have put all your effort and all your time untuk mengkaji satu soalan yang susah tu. Bukan we proudly say, saya dah buat 400 soalan hari ni. Tapi bila kita tanya, pelajar tak boleh jawab. So let's learn how to learn. Tips pertama ialah kalau pelajar rasa perkara tu susah, pelajar tulis dia. Contoh, ini saya ambil daripada silibus sebelum ini, Renaissance. Ini saya buat sendiri, Renaissance. Banyak pelajar yang selalu kata susah. Sedangkan bila kita belajar, interesting sangat. Sangat best Renaissance ni. Dia asalnya penduduk yang tak tahu apa, tiba-tiba mereka tahu semuanya. Ada ramai saintis apa semua. So that is Renaissance. It happens in Italy. So bila pelajar selalu kata susah, apa yang saya buat ialah saya ambil satu kertas dan saya tulis Renaissance tu. So Renaissance ni yang pelajar rasa susah. So saya tubuh Renaissance. Kemudian daripada maklumat yang saya tahu tentang Renaissance, saya cuba kait dengan setiap alfabet dia. Baru saya contoh untuk saya, Renaissance tu kan tentang ilmu. Dia tentang macam mana penduduk dia tiba-tiba suka tanya banyak. Inquiry, dia suka inquire. Dia suka tanya soalan, kenapa bumi panas ya? Kenapa tanah ni jadi macam ni ya? Kenapa? Suka tanya. So pertanyaan ni menyebabkan mereka mengkaji why things happen. So saya mula dengan I. Okay, huruf I di situ ilmu, inquiry, ingin tahu.
intellectual, and the Renaissance seems to happen betul-betul di Itali. So I stand for Italy. So semua yang saya tahu saya buat dekat I. So nampaknya setengah tajuk, setengah topik, kalau pelajar rasa susah, pelajar mula dengan tulis dia. Mesti pelajar boleh. Sebab saya ada cuba beberapa perkara dan benda ni berjalan. Contohnya Renaissance, and then this is Jaws. This is sebab kenapa sebab hijrah. Kenapa hijrah tu berlaku? This is Islam, fokus sebelum ini 20 selibas lama. So antara sebab-sebab kenapa berlakunya hijrah itu, perpindahan masyarakat dari Mekah ke Madinah ada disebabkan kerana jemputan, kena berpindah sebab ada ancaman, wahyu, maksudnya memang Tuhan suruh, dan juga satu strategi dalam sebar Islam. Jadi bila saya tulis Jaws, dia jadi Jaws, ikan Jaws. So pelajar boleh ingat Jaws. Pernah keluar SPM, pelajar memang boleh jawab dengan senang. Dia hanya ingat Jaws dan dia dah tahu dah jemputan, ancaman, wahyu, strategi. Ini pun akronim. So belajar melalui tema, belajar melalui tajuk, belajar melalui akronim. Memudahkan pelajar. Kita juga ada pesapi. This is Piagam Madinah punya kandungan. Kandungan Piagam Madinah cakap pasal politik, P for politik, cakap pasal ekonomi, E for ekonomi, cakap pasal sosial, S for sosial, cakap pasal agama, A untuk agama, cakap pasal perundangan, P untuk perundangan, pertahanan P, and kedudukan Yahudi Y. So dia jadi pesapi. Ini pun pernah keluar soalan SPM sebelum ini. So pelajar buat apa? Dia tulis pesapi tepi kertas soalan tu sikit, dia tulis-tulis semua ni and then dia karang isi dia. So this is how you learn. Certain topic you can use this. You might never know which one. Okay, dia boleh cakap kamu adalah pentingkah pertamanya. Macam saya sebelum saya buat Renaissance, saya tak tahu pun boleh buat macam ni. Jaws pun saya tak tahu, pesapi ni pun saya tak tahu. Tapi it is just a try. It's just a try. So kalau kamu rasa susah, kalau kamu rasa macam kenapa tak boleh, kamu keluarkan satu kertas lah. Selalunya saya memang suka kertas putih lah. So saya memang akan keluarkan kertas putih saja. So dalam satu kertas putih ni saya akan tulis perkataan yang saya rasa susah. Kenapa topik ni aku tak tahu, topik Renaissance ni, kenapa saya tak? Kenapa topik Malaysia ni aku tak tahu? You put, cuba tulis Malaysia. Kenapa aku Malaysia ni susah? Ada cuba you apa yang ada dalam Malaysia kan. Contohnya Malaysia bila you tulis, you nampak Singapore kat tu S. So you boleh klik something pasal Singapore. So kalau sebut pembentukan Malaysia, saya kena cerita pasal Singapura. Macam mana Singapura ni dia ada sebab British untuk join. Kenapa dia nak join sangat? Apa masalah yang berlaku di Singapura sehingga menyebabkan dia nak join sangat. So dia nak join sangat, tetapi pada 1965 kenapa pula dia keluar? So everything about Singapore you boleh cerita dalam Malaysia. Ini saya cerita dengan pelajar sekarang ni. Contoh saya pun tak pernah terfikir. And then Malaysia A dia situ, and A tu mungkin boleh kena ancaman. So semasa bentuk Malaysia kita ada ancaman-ancaman yang kita terima. Daripada siapa? Malaysia. Indonesia. Kita terima ancaman daripada Indonesia. Jadi Indonesia tu pelajar boleh tulis ancaman daripada Indonesia. The words Malaysia tu sendiri pelajar boleh tambah di atas sebelum dia ganyang. So ganyang Malaysia. So pelajar akan dapat banyak. Pelajar kena try dulu. Pelajar kena try. Okay. First thing. Okay. Good. Saya rasa sangat tak tahulah sebab ini sangat simple saja student. Tapi you kena buat sendiri. Banyak kena buat sendiri. Saya pun buat sendiri sampai hari ni pun tak stop buat. Dari saya form 5 saya buat, masih kalau masih dari form 5 saya duduk buat sampai hari ni tak buat. Orang kata maka ke, orang kata macam budak buta ke, saya ini adalah ciri-ciri bandar yang diberi dalam tingkatan 4 syllabus lah. Dia katalah ada pintu gerbang dalam raya lurus lah, ada rumah 4 segi lah, ada tandas lah, ada sungai lah. So apa saja yang dia kata saya lukis. Saya bayang sendiri satu taman perumahan saya lukis. Ini hasil dia. Okay. Tak kisahlah nak kata apa semua, saya memang suka banyak colour.
sebab saya dah tengok Google, memang banyak kelas saya form 5 pun sains, masa saya belajar sains memang warna banyak mempengaruhi kita punya ingatan. Contoh saya tengok sini pun saya dah boleh bayang dah tanda saya tu warna apa. Hijau di blok tu tanda, coklat kalau blok-blok bentuk 4 segi, saya ada jalan-jalan lurus berwarna merah. Lepas tu saya juga ada tembok berwarna coklat, ada tembok, ada tembok. Dan dia juga ada sungai dan laut, so sungai dan laut berwarna biru. So warna memainkan peranan penting. Okay, the thesis you must buat sendiri. Kalau you tengok orang lainnya boleh, tapi tak berapa efektif sikit. Okay, ini maksudnya belajar infografik dan mind map, dan saya nak bagi tahu kat pelajar semua ini hasil lukisan sendiri. So pelajar-pelajar yang suka lukisan, lukisan bukan betul-betul lukis lukisan kan. Ada sebab ada yang suka cikgu kalau lukis semua saya sorry, saya memang tak tahu. It's not actual punya lukisan kan, bukan suruh lukis potret. So mesti somehow boleh juga. So this is about getah, and gambar kedua ni tentang ciri-ciri matahari Islam. Maksud matahari Islam ni bentuk bulat, ada tahun, ada nama sultan. So saya pun lah okey, betul pula saya buat 1 shilling. Okay. Bawah tu adalah agraria dan maritim. Ini macam give and take. Maksudnya kerajaan ni Tuhan cipta tak ada laut, hutan saja. Kerajaan maritim pula Tuhan cipta laut saja. So banyak buat bisnes pelabuhan apa semua. Jadi agraria akan bagi kat maritim apa yang maritim tak ada. Maritim akan bagi kat agraria apa yang agraria tak ada. Jadi buku teks dia cerita panjang apa yang dia bagi. Tapi saya buat apa? Saya buat lukisan tu. Saya lukis 2 kerajaan tu, saya buat arrow panjang je, sepanjang dalam arrow tu saya tulis apa yang dia bagi. Di sini agraria bagi tukang kayu, tukang batu, dia bagi beras, dia bagi bahan mentah, dia bagi haiwan, gajah kepada maritim. Maritim pula bagi apa? Di pelabuhan dia jumpa tembika, dia jumpa manik, dia jumpa kan dia kan pelabuhan. So dia bagi semua perkara tu ke agraria sebab benda-benda tu tak ada di agraria. So this is give and take. Bagaimana pemeriksa memberi markah pula? Macam mana pemeriksa bagi markah tu macam mana pula? Okay. Maksud saya ini semua ingatan untuk ni lah. Seperti saya masa saya confine, saya memang lukis benda-benda ni di kertas orang saya. Saya tengok sekarang tu terus saya buat saya ni. Saya tak terus jawab. Saya tak tahu lah, tapi bukan 30 minit lukis tu, 2 minit lah at least lukis apa ingat apa. So gambaran ini akan on your mind lah, akan depan you semasa you jawab soalan. Ada juga bentuk formula, bentuk-bentuk formula saja. Kalau buku teks kita tengok ni semua ayat panjang-panjang, tapi kita tukar bentuk formula sahaja. So this is belajar melalui infografik atau mind map. Dan hari ni pelajar-pelajar memang lelaki because have quizzes. Zaman saya mana ada quizzes, saya pun jealous ni. You ada quizzes, you ada live Kahoot lah, you ada quizzes punya link. Okay, hari ni satu percubaan, semua satu percubaan SPL ada dalam quizzes. Semua soalan setiap bab ada dalam quizzes. Semua soalan past years ada dalam quizzes. Sangat untuk bagi pelajar-pelajar yang memang dengan handset saja, ini adalah satu benda baik. Main quizzes sahaja. Sebab kertas satu maka penting juga. Kalau ikut silibus sebelum ni dia ada wajaran ya, 30% dan sebagainya. Kalau jawapan saya tak sama dengan semua, maksud jawapan saya kosong. Oh, dia tak tentu. Kadang-kadang jawapan pelajar memang tak sama. Mungkin tak ada dalam skema. Tapi kadang-kadang dia boleh terima. Terutamanya soalan tiba, dia ada mana-mana jawapan munasabah. Maksudnya, pelajar mungkin tak bagi jawapan yang betul-betul ada dalam skema pelajar. Skema guru memang tak ada. Tapi kat mana boleh masuk jawapan tu lebih kurang sama, kita masukkan. Contohnya pelajar sebut masyarakat bersatu padu. Masyarakat perlulah bersatu padu menggambling tenaga dalam memajukan negara. Tapi dalam skema dia tak ada masyarakat bersatu padu. Contoh, dia kata masyarakat yang harmoni F5. Jadi kita akan masukkan jawapan pelajar bersatu padu ni sebagai F5 di bawah masyarakat yang harmoni. So pelajar dapat markah di bawah F5. Macam okay. Okay, quizzes ada, Kahoot ada. Banyak orang cipta Kahoot sampai stress pun ada, psikologi lah, ada teka-teki lah.
ada apa Kahoot tentang macam-macam tajuk. Okay. So for my students, saya pernah share di internet. Okay, ini Kahoot. Sorry yang sikit. Okay. Kenapa Kahoot ni tak mau keluar ya? Lepas ada kesalahan ejaan atau bahasan tu, so far kita tak kisah tentang salah eja, terutama nama-nama tokoh apa semua kita masih terima. Kita tak potong markah untuk bahasa. Dalam sejarah kita ada pelajar Chinese dalam skema yang dapat satu paper Johor kot. Dari pelajar Johor, bukan pelajar Johor, pelajar mana saya tak sure lah. Dia tulislah semasa nyanyi lagu negaraku tu kita kena berdiri tegak, hormati, dia nak tulis itu. Tapi dia tulis ayat tak betul-betul lah. Tegak berdiri, bendera tegak something. Maksudnya dia nak habaq kita kena berdiri tegak menghormati negara, menghormati bendera negara. Tapi dia punya susunan tak betul, kita bagi. Sebab sejarah bukan bahasa Melayu. Sejarah format bukan bahasa Melayu untuk kita pastikan you punya you punya predicate, you punya subjek kena ke depan, predicate you kena ke belakang, itu kita tak itu tak penting. Okey, janji pelajar Jawa kita bagi markah. Dalam sejarah kita macam tu. Okay, so this is Kahoot, saya buat sendiri ini 150 soalan tingkatan 4 dan 150 soalan tingkatan 5. Saya memang share lah di internet, so pelajar kalau type Kahoot tingkatan 4 sejarah ke Cikgu Azizah ke mesti boleh keluar. Okay, memang duduk dan type satu-satu lah, dan satu-satu tu kena letak gambar. Nak bagi pelajar seronok. So dekat-dekat dengan SPM kita masuk makmal, kita main je dengan pelajar. Kita buka, pelajar-pelajar main, 3 top tu kita bagi dia. Memang seronok. Untunglah kamu sebab kamu jumpa soalan objektif yang color-color boleh main macam ni. Masa kami mana ada semua ni kan. Jadi untung. Seterusnya word wall pun hari ni banyak. Kamu boleh, dia bagi semua, dia minta pelajar susun saja. Pelajar kena susun sampai betul. Ni pun banyak. Okay, dan pelajar juga boleh belajar menerusi tradisional. Ada pelajar dia tak boleh macam-macam, dia belajar tradisional. So dia kena highlight. Boleh tengok ni, ini ada hasil-hasil highlight. So kamu boleh highlight, kamu boleh tulis, kamu boleh bulatkan. Ada pelajar yang macam tu. Kalau cikgu dia bagi kat dia soalan objektif apa, kertas soalan objektif dia tak kekal sama macam mana cikgu bagi. Dia mesti akan buat something add on. So this is untuk pelajar-pelajar yang tradisional, yang highlight. Nak apa, cara ni bukanlah cara yang salah. Cara ni masih cara yang salah satu cara untuk belajar. So it's nothing wrong kalau kamu bukan jenis gadget ke, jenis yang teknologi tinggi ke apa. Ada juga pelajar dia suka word search, silang kata. So boleh kita ada semua tajuk di bawah tingkatan 4 dan 5 sebelum-sebelum ini dalam word search. So saya kalau bagi semua latihan essay, latihan struktur, lepas dah bagi semua, saya akan bagi word search ni juga. Kadang-kadang saya buat dalam bentuk kumpulan ataupun ada orang yang dapat envelope. Semua tak soalan lain-lain. So siapa yang dapat siapkan dulu dia dapatlah. Macam tu. Tapi masa bagi pelajar tu kita tak bagi jawapan kat bawah ni. So interesting, pelajar memang suka. Sebab dia dah bagi kebanyakan daripada perkataan. Pelajar hanya perlu cari 1-2 perkataan yang missing, dan selalunya perkataan yang missing ini adalah markah dia. Itulah yang sepatutnya pelajar dapat markah untuk perkataan itu. So selalunya perkataan itulah pelajar dia akan missing dalam word search ni. Okay? Okey, seterusnya pelajar juga boleh ambil sesetengah topik, jadikan dia sebagai WH question. Yang ni saya buat sendiri. Ini adalah sistem ahli dalam tingkatan 5 topik-topik sebelum ini. Tapi saya tak sure sama ada dia ada dalam silibus baru. Tapi kalau belajar pasal Malaysia, mesti dia kena belajar pasal sistem ahli. Jadi kalau ada 5 minit more, pelajar boleh guna WH question. Pelajar boleh, kalau benda tu banyak, kandungan satu-satu topik tu banyak, pelajar boleh tulis how, why, what, who, when, semua. So pelajar tengok ada tak what, ada tak dia cakap definition, who, ada tak siapa-siapa yang terlibat, why, how. So ada certain yang dia cakap pasal orang, dia cakap pasal kandungan tu, dia cakap pasal how, dia cakap macam mana, dia cakap bila. So pelajar boleh guna WH question untuk pelajar masukkan perkara-perkara ni. So perkara tu akan senang untuk ingat. Okay. Dan kita juga ada boleh belajar melalui YouTube. Video hari ni banyak, inilah salah satu saya juga banyak buat sendiri.
Pelajar boleh belajar dari skema jawapan, dapat buku rujukan, kali belakang ada skema jawapan, belajar dari skema jawapan adalah salah satu daripada cara dia juga. And then pelajar juga semasa buat nota dalam kelas, macam mana buku nota. Ini salah satu contoh buku nota kelas saya. Saya ambil ni tingkatan 4 kedatangan Islam. Oh sorry, this is tingkatan 5. Okay. Ni buku nota dia, mereka cantik-cantik. Kita kena buat buku nota macam ni. Jangan duk tulis saja. Sepanjang saya ajar 15 tahun ini, tak ada tulisan-tulisan, kita tak tulis. Walaupun cikgu yang mengajar saya suruh tulis pages by pages, tapi cara pengajaran saya, you have to change that pages for certain transform in certain bentuk baru boleh. Okay? So make sure you punya buku nota macam mana pula. So start from 5 ni, tulis elok-elok, tulis kemas-kemas, galakkan cikgu you buat macam-macam kan. Sekarang ada IT dan sebagainya. Okey, kita hampir nak habis. Saya share sikit. Rasional kertas 3 dimansuhkan. Ini adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia mengatakan kenapa kertas 3 tu dimansuhkan. Dia tak dapat bezakan calon cemerlang dan juga calon lemah. Bila kita dapat markah sepenuhnya untuk sejarah, kita tak tahu pelajar ni dapat A- sebab kertas 3 dia yang bagus ke ataupun dia memang pelajar yang bagus. So kita tak boleh nak identify. Okay, so adakah pemansuhan kertas 3, maksudnya kertas 3 yang tidak dibuat ni boleh menyebabkan pelajar masih lulus mata pelajaran sejarah? Boleh. Sebab soalan kebat dalam kertas 2 memang banyak dan ada markah tinggi. So pelajar tak perlu risaulah, ini sudah dijanjikan oleh lembaga. Okay, dan mengapa hanya 5 soalan daripada 5 soalan dalam kertas 2 bukan 7 sebelum ini? Ini sebab tema sudah berkurang. Sebelum ini daripada 6 tema, sekarang pelajar hanya belajar 2 tema saja. So, jadi bila tema sudah kurang, logiklah soalan pun kurang. Okay, tak ada wajaran-wajaran. Maksudnya kertas 1 campur dengan kertas 2, itulah markah pelajar. Kalau sebelum ini beza sikit ya, dia ada kertas 1 30%, kertas 2 50%, kertas 3 20%. Jadi campur semua baru dapat markah. So kamu bukan lagi macam tu, tiada lagi wajaran. Jadi kita campur semua. Okey, dan satu yang saya tak sempat mungkin kamu boleh kongsi dengan cikgu ataupun mungkin dah buat dalam tingkatan 4, this adalah kajian kes. Kajian kes digalakkan untuk buat tingkatan 4 sekali dan tingkatan 5 sekali, tetapi dia tidak dimasukkan dalam markah sejarah SPM. Maksudnya dalam mengira markah itu kita tidak mencampur kajian kes. Dia hanya untuk di peringkat sekolah untuk buat dan untuk masuk sebagai markah PBD, Pentaksiran Bilik Darjah, bukan diambil daripada markah SPM. Okey, dengan itu nampaknya saya dah selesai saya punya pelajaran hari ni, memperkenalkan sejarah tingkatan 5 pada pelajar. Okey. So kita ada soalan-soalan daripada pelajar tadi yang mana saya sempat jawab apa semua. Okey, jangan risau tentang apa pun format dan sebagainya. Takkan ada soalan yang akan disuruh untuk pelajar buat tanpa satu makluman diberitahu kepada pelajar. So you don't have to worry about that. It's just a matter of time. Okay, akan ada satu briefing di kalangan guru lah, Google Meet ke khusus ke, okay. Macam mana tulis dengan ayat yang smooth. Okay, ayat yang smooth ni saya rasa banyak subjek dah belajar kan, bahasa Melayu, pendidikan Islam, apa semua. So selagi ayat tu ayat lengkap, bukan ayat bergantung. Jangan buat ayat tergantung. Kalau ayat tergantung, susah sikit nak bagi. Okay. Macam apakah usaha anda untuk melahirkan negara yang maju? Janganlah kata saya perlu belajar bersungguh-sungguh. Dulu dia memang dapat markah. Sekarang ni dia macam query sikit. Okay? Saya mesti belajar bersungguh-sungguh, tapi belajar apa? Jadi saya akan belajar bersungguh-sungguh, terutamanya memberi tumpuan dalam mata pelajaran sains dan matematik. Hebatlah macam tu sebab negara nak maju, contoh. So ayat kena lengkap. Okay? Sejarah must touch keyword then get mark. Ya, kalau ada keyword yang diberi tu ada dalam jawapan, maka kita memang dalam exam kita memang pemeriksa kena mark betul-betul di perkataan yang dapat markah tu. Okey? Jadi jumpa lagi. Okay. Kalau rasa berminat, faham, ikuti kelas tuition dengan saya. Yeah. Okey? Terima kasih Cikgu Aziza. Terima kasih.
Okay, so everyone, good. So now